Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita, sebanyak 108 surat hak milik tanah telah diserahkan kepada penerima di kawasan Sibuti dan Lambir dengan 53 diberikan kepada penerima di Kampung Bulau di Sibuti. Manakala sebanyak 55 lagi diberikan kepada penerima di Beraya di Lambir. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkesempatan menyampaikan surat hak milik tanah kepada penerima-penerima dalam majlis penyerahan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kampung Berjaya dan Kampung Bulau, Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kampung Bulau dan Kampung Nusah pada Isnin. Dalam sidang media, Dato' Amar Awang Tengah berkata Kerajaan Sarawak akan sentiasa membantu rakyat untuk mengiktiraf Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR melalui dua peringkat. Katanya peringkat pertama akan dilakukan secara sukatan secara keliling perimeter survey iaitu pengeluaran warta setelah siapnya penyukatan yang dibuat di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Peringkat kedua pula melalui permohonan yang dibuat oleh penuntut tanah NCR setelah mempunyai dokumen dari peringkat pertama. Peringkat kedua ialah berdasarkan kepada permohonan. Setelah mereka ada dokumen penyukatan tanah secara perimeter, mereka mahu untuk disukat secara individu. Ini kita laksanakan. Itu pun berdasarkan kepada permohonan. Laporan seterusnya, seramai 9,962,473 penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas tambang RM1 di 4 bahagian di negeri ini sejak ia mula diperkenalkan bermula pada 2020 sehingga Ogos tahun ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pada Januari hingga Ogos tahun ini, seramai 1.07 juta penumpang direkodkan di bahagian Kuching, 915,038 penumpang di Sibu, sementara 535,570 penumpang di Miri dan 154,607 penumpang di Bintulu. We are gathered here today to mark a significant milestone in our city's public bus transportation and to officially unveil new addition to the public bus transportation fleet, double-deck bus. My ministry is thrilled that Kuching City now has double-deck buses, as this not only represents a new era in public transit but also reflect our commitment to innovation in the transport sector. Prime movers are also important component to the logistics sector and providers, where it contributes to a large part of the economic development and to achieve a better quality of life for our cities. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Pelancaran Bas Asia Double Deck dan Bas Asia Logistik Prime Mover di sini pada Selasa. Datuk Seri Lee menambah ia adalah sesuatu yang baharu dan memuji syarikat Biara Mas Express Sendirian Berhad yang memperkenalkan inisiatif tersebut yang sudah pasti akan menarik perhatian orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan bas. Dalam masa sama, beliau berharap pada masa hadapan lebih banyak inisiatif sedemikian dilaksanakan oleh sektor swasta dalam usaha menggalakkan lebih ramai orang untuk menggunakan perkhidmatan bas sekaligus mengurangkan kesesakan jalan raya. Selanjutnya, Bandaraya Kuching telah dipilih sebagai tuan rumah Perhimpunan Agong Tri Tahunan International Council on Monuments and Sites ke-22 2026 ICOMOS GA 2026 setelah Sarawak memenangi bidaan untuk menganjurkan perhimpunan tersebut. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, perhimpunan bergelar Sukan Olimpik yang diletakkan dalam kalender kebudayaan global itu dikelolakan oleh ICOMOS Malaysia pada 17 hingga 24 Oktober 2026. Katanya sekurang-kurangnya 2,000 pakar dan profesional warisan budaya dari lebih 130 negara akan mengambil bahagian pada perhimpunan itu nanti. They will actively participate in meetings and scientific symposiums and visit significant cultural and natural heritage sites in and around Sarawak as well as in Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media Sarawak memenangi Sukan Olimpik Warisan Budaya di Baitul Makmur 2 pada Selasa. Tambahnya, tema yang dicadangkan untuk ICOMOS GA 2026 ialah Living Heritage, Respect, Enhance, Accept, Partnership yang mencerminkan perubahan drastik di dunia hari ini seperti konflik, bencana, perang dan perubahan iklim. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata ICOMOS GA 2026 akan membawa impak ekonomi yang besar di Sarawak termasuk peluang pekerjaan untuk komuniti di Kuching. We estimate that the total economic impact of the event is ringgit Malaysia 16.3 million and a direct delegate expenditure of ringgit Malaysia
8.9 million, earning ringgit Malaysia approximately 984,000 in taxes. The event will also create approximately about 1,301 work opportunities for Kuching communities. Beliau juga berharap Sarawak dapat menjadi destinasi utama untuk acara Eko Pelancongan dan perniagaan di rantau ASEAN dengan memperkasakan komuniti untuk mengimbangi pembangunan dan kemampanan melalui penganjuran ICOMOS GA 2026 kelak. Ke perkembangan berikut, pendekatan holistik dan proaktif diperlukan untuk mengurangkan isu kehamilan remaja di negeri ini melalui One Stop Teenage Pregnancy Committee OSTPC. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, inisiatif ini bertujuan membincangkan dan mengatasi isu-isu khusus yang dikenal pasti. Remaja hamil, isu remaja hamil di Sarawak. Kalau kita lihat daripada permulaan tadi, seperti yang saya katakan, daripada jumlah 3,000 sekarang ini kita sudah lihat ianya sudah menurun ke 1,000. So from 3,000 to 1,000, of course there is a reduction. Walaupun kalau kita lihat dari segi bilangan setiap tahun dia ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Tapi kalau kita lihat keseluruhannya dari 3,000 kepada 1,000 lebih, we would like to say that there is indeed a decrease. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat One Stop Teenage Pregnancy Committee OSTPC Bil 2 2023 di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Antara agensi jawatankuasa yang hadir dalam mesyuarat berkenaan ialah Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Kebajikan, Jabatan Pendidikan, Jabatan Pendaftaran, Jabatan Wanita dan Keluarga, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, pihak polis, institusi agama dan badan bukan kerajaan. Manakala di Mukah, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Royston Valentine telah menyerahkan 2 projek transformasi luar bandar RTP yang siap, iaitu menaik taraf jalan di Kampung Judan Hilir dan menaik taraf gelanggang futsal dan pagar di Dewan Katolik Mukah pada Jumaat. Menurutnya, 2 projek ini adalah di bawah RTP tahun lepas yang telah selesai pada tahun ini dan merupakan projek tahunan yang telah diberi dana sebanyak RM5 juta, termasuk peruntukan dalam bentuk projek yang telah disenaraikan setiap tahun. Selain itu, katanya beliau akan mengadakan bengkel pada awal November ini untuk memperhalusi dan menapis permohonan daripada perkampungan, rumah-rumah panjang dan pasar di Mukah untuk projek RTP tahun hadapan. Jadi untuk Dun Telian ini, kita ada beberapa kawasan yang masih lagi memerlukan pembangunan, terutamanya dari segi infrastruktur asas lah, terutamanya di kawasan rumah-rumah panjang. Jadi pada tahun 2024 nanti untuk RTP, kita akan menumpukan sebahagian besar daripada dana 5 juta ini untuk kita bangunkan kawasan luar-luar bandar inilah. Jadi terima kasih. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyerahkan projek menurap semula Kampung Judan Hilir Mukah dan menaik taraf gelanggang futsal di hadapan Dewan Katolik. Royston juga berharap 2 projek RTP ini mampu memberi manfaat kepada penduduk setempat di kawasan Telian. Pada masa sama, beliau mengucapkan terima kasih kepada agensi pelaksana projek RTP 2022 di atas pemantauan dan koordinasi untuk pelaksanaan projek ini. Dalam perkembangan berkaitan, Royston berkata Pantai Kampung Judan menjadi satu lagi lokasi yang berpotensi untuk dijadikan tempat rekreasi dan wiadah di Mukah. Katanya Pantai Judan yang sudah dilengkapi dengan Village Commercial Centre VCC mampu menjadi tarikan pengunjung dengan keindahan pemandangan Kuala Judan. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa melakukan lawatan untuk meninjau perkembangan lokasi tersebut baru-baru ini. Difahamkan kawasan tersebut masih dalam perancangan penduduk kampung untuk dibangunkan dan akan dilengkapkan dengan kemudahan rekreasi. Pantai tersebut juga mempunyai kawasan tapak yang sesuai untuk aktiviti perkemahan hari keluarga selain aktiviti ekonomi yang boleh dijalankan sebaik VCC ini beroperasi kelak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kasutsarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita KAS, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Pelancaran Bas Asia Double Deck dan Bas Asia Logistik Prime Mover di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS.